Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkar aw arada syukura. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wajzihi anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi wahsyurna tahta liwa'ihi fi a'izzi zumratih. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza man ittaqa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya, kerana sebaik-baik bekalan yang kita berbekal untuk menuju ke akhirat iaitulah takwa kepada Allah azza wa jalla. Maka di antara hidup kita dengan mati kita hanya beberapa saat dan ketika. Ada orang paginya sihat molek, dapat minum teh sekali di kedai kopi, makan roti canai, pukul 8 pagi orang bagi tahu sudah mati. Ada orang tengah tidur tak bangun-bangun dah. Bermakna kita dengan kematian adalah hampir. Bila dekat, maknanya kita kena buat persiapan yang sentiasa. Tak boleh kita lara, leka dan lalai. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Para jemaah sekalian, hari ini kita berada di 2 hari bulan Muharram 1442 bersamaan dengan 21 hari bulan 8 2020, bermakna satu lagi tahun bertambah. Biasanya tahun Hijri dengan tahun Syamsi berbeza. Mungkin kalau kita umur sekarang ni 45, kalau dengan Hijrah jadi 47. Jadi siapa rasa nak tua sikit umur dia, dia kira melalui tahun Hijri, tahun Qamari. Sebab tahun Qamari dia tidak ada 31. Dia ada 29, 30. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Inna indatash syuhuri indallah, bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala 12 bulan semenjak hari diciptakan langit dengan bumi. Daripada 12 itu 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam hadis Nabi sallallahu yang diriwayat oleh Abu Bakrah, Nabi sallallahu sebut tentang 12 bulan, kemudian 4 bulan haram itu 3 yang berturutan, satunya iaitulah bulan Rajab. Hadis ini dalam Bukhari. Akhir tahun iaitu Zulhijjah, awal Muharram. Mana hujung dengan akhir, dua-duanya dalam bulan haram. Para jemaah sekalian, kita tahu dalam sudut sejarahnya yang menetapkan tarikh bagi umat ini melalui ijtihad ataupun syura yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang saya telah sebut beberapa kali
dalam khutbah dan juga dalam tazkirah kita tentang bulan Muharram. Kata Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, "Inna Allah aftataha as-sanah bi syahrin haram." Allah Ta'ala mula tahun yang baru dengan bulan haram, iaitulah bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan di akhir tahun juga dengan bulan haram. Maka falaysa syahrun, tidak ada bulan selepas daripada Ramadan yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla untuk kita melakukan ibadat padanya, ibadat puasa padanya, iaitulah bulan Muharram. Sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seafdal puasa selepas daripada bulan Ramadan iaitulah bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Solat sunat yang afdal selepas daripada solat fardu, mana solat fardu tak masuk sebab dia fardu, iaitulah solat malam. Hadis ini rawahu Muslim. Kenapa Allah dinamakan bulan ini Syahrul Muharram? Bulan Muharram ini dipanggil Syahrullahil Muharram. Nabi sebut Syahrullahil Muharram dalam hadis tadi. Sebab li syiddati tahrimihi, kerana besar pengharamannya, melakukan maksiat dalam bulan ini berat. Maka para jemaah sekalian, wal Muharram, kerana nak takkid bahawa bulan ini sangat besar kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Abu Usman An-Nahdi rahimahullah, seorang ulama salaf, dia kata kanu yu'azzimuna 13. Ulama-ulama salafus salih membesarkan 3 kali 10, iaitulah 10 akhir Ramadan, dalam sebelum kita masuk Muharram, iaitulah 10 awal Zulhijjah, yang telah saya khutbahkan kepada para jemaah sekalian, dan juga 10 awal di bulan Muharram ini. Sebab apa? Sebab di sini terdapat suatu lagi ibadat, dia panggil bulan hari Ashura. Maka di antara kelebihan limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita, akhir tahun ada 10 hari yang terawal yang mempunyai kelebihan yang tersendiri. Nabi kata ma min ayamin ahabbu ila Allah al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayam. Tidak ada mana-mana hari yang kita beribadat padanya lebih disukai oleh Allah lebih daripada bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah 10 hari. Maknanya di awal akhir tahun, di awalnya ada ibadat sunat, iaitulah puasa hari Arafah. Dan di awal tahun bulan Muharram ini, iaitu kita berpuasa pada hari Ashura. Puasa Arafah hari 9. Tuan-tuan ingat, puasa Ashura hari 10. Nama dia Ashura. Ashura itu mana? Yang ke-10. Hari yang ke-10. Kenapa? Liyaftatih. Mana kita akhiri bulan kita dengan ibadat-ibadat puasa, dan kita mulai bulan kita juga dengan berpuasa. Masya Allah, kata Ibn Rajab, seolah-olah kita tutup dan kita buka lembaran hari-hari kita ini dengan berpuasa. Cuma jangan lebih sangatlah. Ada setengah orang duk sebar hadis siapa dia puasa pada hari akhir Zulhijjah, puasa awal Muharram lebih baik daripada 50 tahun kelebihan. Kita kata jangan lebih SOP. Nabi SAW beri kepada hari Ashura setahun, hari Arafah 2 tahun. Mari mereka hari pelesu nyogomo 50 tahun. Puasalah kita hari terakhir, puasa kita hari terawal. Kalau nak puasa, puasa tidak jadi masalah, tapi jangan dikaitkan dengan hadis-hadis palsu, kerana itu adalah palsu. Ada setengah orang yang salah faham, dia kata palsu pun hadis juga. Kita kata saudara, jangan bertukar. Benda palsu yang boleh diguna pakai, gigi palsu tak apa. Walaupun dia palsu, comel juga kita. Kalau nak tidak nampak rongok, nah, boleh lagi makan-makan kuih, makan kek. Nah, cuma nak makan benda-benda keras, hati-hati. Takut bagi balik tak senyum. Maka itu dia panggil
Bila kata hadis itu tidak sahih, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hadis palsu, jangan disebar-sebarkan. Banyaklah perkara-perkara yang disebarkan. Penatlah kita nak menjawab, tak jawab kena jawab, tapi jawab orang tak dengar juga, samalah. Di antara ciri-ciri keistimewaan bulan Muharram ini iaitu hari yang diberkati, dikenali oleh orang-orang umat-umat yang terdahulu sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan Yahudi contohnya, pengikut-pengikut Nabi Musa, mereka membesarkan hari Ashura. Mereka berpuasa dan mereka juga telah menjadikan satu perayaan pada hari tersebut. Pakai baju comelnya dengan perhiasan-perhiasan. Kenapa? Jawab dia dalam satu hadis yang diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sampai di Madinah. Ingat, bulan Rabiul Awal. Nabi kita bukan hijrah bulan Muharram. Hijrah dia di akhir Safar, masuk Madinah 12 Rabiul Awal. Ada kata perjalanan Nabi ini 2 minggu baru sampai ke Madinah. Mana ujung Safar sampai 12. Kenapa lama? Biasa perjalanan 8 hari ya. Sebab kan Nabi kita pergi duduk dalam gua 3 hari, pergi berehat situ sini, sembunyi, takut ditangkap. Walaupun Nabi tahu, Allah Ta'ala sudah wahyu pada dia bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah ke Madinah adalah merupakan hijrah. Bila kata hijrah, maknanya satu perjuangan, suatu jihad, suatu ibadat. Maka tidak boleh kita katakan Nabi kita adalah pelarian ke Madinah. Jangan siapa cakap demikian, itu tidak beradab namanya, ataupun orang panggil tidak matang dari sudut pengajian sirah Nabi. Kita tak boleh kata Nabi juga pelarian, tidak. Nabi adalah perjuangan, jihad yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sampai di Madinah bila Rabiul Awal tahun yang pertama. Duduk di Madinah, mengatur, bina masjid, mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar, dan menyusun keadaan masyarakat yang baru dengan pendidikannya, dengan dakwahnya, dengan infra lain-lain yang ada. Bila mari tahun yang awal, tahun yang kedua bulan Muharram, Nabi tengok Yahudi puasa pada hari Ashura. Sibuk bawa dia. Faqala ma hadza? Nabi tanya, apa ni? Qalu hadza yaumun salihun najjallahu fihi Bani Israel min aduwihim. Hari Ashura ini hari yang besar. Kerana hari itu Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel bersama dengan Nabi Musa AS daripada dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun yang mati dalam laut. Nabi Musa dan dengan Bani Israel selamat. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa. Tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis dalam Bukhari. Maka bila Nabi kita dengar, Nabi kata apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk menghormati, menyayangi, membesarkan Nabi Musa daripada puak-puak Yahudi. Maka Nabi perintahkan para sahabat supaya berpuasa pada hari tersebut. Itu di antara kisah. Nasara juga membesarkan hari Ashura, mengikut ahli sejarah kata taba'an lil Yahud. Dia ikut apa yang dibuat oleh puak-puak Yahudi. Sebab banyak syariat Nabi Isa masih lagi sama dengan syariat Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 50, wa uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum. Maka Yahudi, Nasara, Quraisy di zaman Nabi sallallahu juga, walaupun mereka ni penyembah berhala, beribadat kepada penyembahan benda yang karut, tapi mereka juga membesarkan hari Ashura. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat Quraisy tasumu Ashura fil jahiliyah. Quraisy berpuasa pada hari Ashura pada zaman jahiliyah. Hadis ini dalam Muslim. Apakah rahsia? Wa masir, apakah rahsia mereka berpuasa? Fala'allahu, boleh jadi mereka ni dengar orang-orang dulu berpuasa, macam puak Yahudi, puak Nasara puasa.
Ikrimah ditanya tentang kenapa Quraisy puasa. Qala aznabat Quraisyun zamban fil jahiliyah. Pokoknya dia buat satu dosa yang besar pada zaman jahiliyah, apa tu? Dia fikir-fikir, dia kata Yahudi puasa, kita puasa juga. Maka inilah para jemaah sekalian, saya ulang cerita ni banyak kali. Tapi ana rasa masih lagi maklumat ini tidak sampai ke telinga masami'ikum, tak sampai ke telinga tuan-tuan, yang menyebabkan setiap tahun ada je orang hantar mari kad jemputan kenduri anak pada hari Ashura. Saya bila tengok kad ni, kalau orang-orang yang tak pergi masjid, kita kata biarlah dia tak dengar. Tapi kalau ahli masjid, ahli ibadat, lupa juga dengan tarikh ni, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Yahudi kena hari Ashura, Nasara kena hari Ashura, Quraisy kena hari Ashura. Ahli masjid tak kena hari Ashura, buat kenduri pada hari Ashura. Kenapa sampai begitu sekali lemahnya kita? Dia kata, Ustaz, bukannya haram. Saya tak kata haram, tapi biarlah ada perasaan ta'zim syair Allah. Kita membesarkan salah satu daripada syiar yang dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi perintah para sahabat semua berpuasa. Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahunnya berikutnya terus berpuasa pada hari Ashura. Sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberitahu, dia kata, ya Rasulullah, puak-puak Yahudi ni membesar sangat hari Ashura ni pula. Ya kan? Bahkan mereka menjadikan hari perhiasan bagi mereka. Bila Nabi dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak suka ada persamaan di antara kita dengan Yahudi, walaupun dalam ibadat yang sama. Yahudi puasa kerana syukur dengan kemenangan Nabi Musa. Nabi kita berpuasa juga kerana syukur dengan kemenangan Nabi Musa AS. Bahkan Nabi tambah satu lagi, nilai tambah, Nabi kata, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, aku mengharapkan Allah SWT ampunkan dosa setahun yang lepas. Hari Arafah dulu 2 tahun, hari Ashura setahun. Bila orang bagi tahu, ya Rasulullah, puak-puak Yahudi ni besar sangat hari Ashura, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lain, kalau aku hidup lagi pada tahun depan, kalau aku hidup lagi pada tahun depan, la asuman at-tasi', aku berpuasa juga pada hari 9. Maknanya 9, 10. Untuk apa? Li mukhalafatil yahud, untuk nak menyalahi, berbeza kita dengan Yahudi. Yahudi puasa sehari, kita puasa 2 hari. Maka para jemaah sekalian, berhati-hati kita daripada perangkap-perangkap yang dimainkan oleh kelupaan kita. Saya tak nak kata dimainkan oleh syaitan, takut berat. Perangkap kelupaan kita, kelaraan kita, kelalaian kita, sehingga kita lupa bahawa hari Arafah, hari yang ke-9 Zulhijjah, dianjurkan puasa sehingga 2 tahun kita punya pahala. Hari Ashura 10 hari Muharram setahun, tiba-tiba kita pula buat tak reti, buat tak tahu. Kita lebih mengingati hari Kristian, nak nikah anak bila? Hari Christmas, hari raya Cina, hari belah kelapa, semua hari dia ingat belaka, kecuali hari-hari yang ada tarikh yang besar dalam Islam, hari Ashura, hari Arafah, kita masih lagi buat tak peduli. Yang saya tengoknya dalam kad jemputan tu tulis 10 Muharram. Takkanlah demo tak tahu kita mau nah. 10 Muharram tu hari Ashura ke hari apa? Mana kalau tak tulis tu tulis tarikh tarikh Ogos saja. Tulis tarikh Masihi saja, mungkin lupa, tapi sekali ingat tarikh ada. Kita kata ini satu fenomena yang tidak baik. Bahkan seorang sahabat nama dia Ar-Rubai' binti Muawiz radhiyallahu anha, dia kata apa? Nabi SAW telah menghantar sahabat-sahabat dia pergi ke kampung-kampung supaya mengisytiharkan man asbaha muftiran, siapa dia belum makan lagi pagi ni, puasa. Siapa dia belum makan lagi, falyasum, nak dia puasa. Maka kami pun berpuasa sebab pagi dah tu, dan kami mempuasakan anak-anak kita.
Tengok sahabat Muawiyah Rabi' Rubaiyah kata, kami suruh anak-anak kita puasa juga. Bila dia menangis, lapar, naj'alu lahunna lu'bah. Kami ambil mainan, bui ke dia, biar dia lara galik kan. Bila dia menangis, kita kata sabar kejap. Sabar kejap, main dulu, nanti buka puasa kita pergi. Hadis ini dalam Bukhari. Para jemaah sekalian, saya pun tak tahu lagi nak kempen apa lagi kepada para jemaah. Kalau sampai peringkat begitu sekali keadaan kita, maka kita mengatakan jangan sekali-kali lupa dalam ibadat yang dianjurkan oleh syarak ini. Timbul lagi satu soalan, dia kata puasa Ashura pada tahun ini dan tahun-tahun yang lepas sudah berlaku juga, kebetulannya terkena pada hari Sabtu. Maka ada hadis yang katakan tak boleh kita ifrat hari Sabtu saja. Jadi alhamdulillah setelah saya teliti hadis-hadis tersebut, kita mengatakan tidak ada larangan tersebut, kerana kita bukan niat nak puasa hari Sabtu, tapi kita berniat nak berpuasa pada hari Ashura ataupun berpuasa pada hari Arafah yang kebetulannya pada hari Sabtu, maka la haraja, tidak ada masalah pada saat itu. Jadi para jemaah sekalian, berpuasalah. Seelok-eloknya kita kembarkan di antara hari Ashura 10 dan kembar dengan hari yang ke-9 li mukhalafatil yahud, kerana kita nak menyalahi puak-puak Yahudi. Nak menyalahi puak-puak Yahudi, jadi kita puasa 2 hari insya-Allah. Oh, saya hari Jumaat tak boleh, hari Sabtu. Hari Sabtu Ashura, hari Ahad kembar dengan biar ada mukhalafah insya-Allah. Bulan Muharram ini bulan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla padanya. Dalam ayat yang saya baca di atas, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu pada bulan ini. Kata di ulama tafsir, menzalimi sini bukan makna kita pergi tampar orang, pergi kerja ke orang. Zalim sini dengan mana kita buat maksiat dan kemungkaran. Sebab para ulama kata bila besarnya pahala, kesalahan juga akan besar. Sebab itu berbeza, kadang-kadang berbeza masa dengan tempat. Kita mengumpat orang di luar masjid dosa, tapi dalam masjid lagi dosa. Itu ibaratnya. Mana di luar bulan haram dosa, tapi dalam bulan haram lagi-lagi tambah dosanya lagi. Cuma oleh kerana bulan Muharram ni bulan yang besar, yang agung, ada ibadat khas, iaitulah puasa pada hari Ashura. Dan Nabi SAW telah meletakkan bahawa di antara ibadat yang dianjurkan iaitulah pada bulan Muharram. Maka para jemaah, tentu di sana ada mukhalafat, ada perkara-perkara yang perlu kita perbetulkan. Iaitu ada sebahagian masyarakat menganggap bahawa dengan permulaan tahun baru, maka bermulalah kiraan baru. Kita kata tidak. Itu silap teknikal. Kiraan baru kita ni bila? Pada malam Lailatul Qadar. Pada malam di laporan yang baru, malam Lailatul Qadar, bukan pada malam nisfu Sya'ban, dan juga bukan malam tahun baru. Tak kiralah tahun baru Hijri ataupun Miladi. Bukan. Habis yang kita duk sibuk-sibuk ni, kita sibuk muhasabah ni, orang panggil dari sudut motivasi. Oleh kerana tahun baru, azam baru. Gitulah kita ni. Mari tahun baru Hijri Masihi nanti, kita azam baru pula, duk main azam gitulah kita ni. Buat, Allah Ta'ala yang maha mengetahui terbuat atau tidak. Sekurang-kurangnya ada muhasabah. Ada muhasabah. Maka jangan sekali-kali kita menganggap sedemikian. Yang kedua, tersebarnya banyak melalui alat-alat sebaran media baru ni, iaitulah hadis-hadis yang direka-reka, iaitu tentang kelebihan-kelebihan yang tertentu. Contohnya siapa dia baca doa di akhir tahun, patut sambung dengan awal tahun pula syaitan akan bertempik, dia tak mampu nak ganggu kita lagi, macam-macam. Ada riwayat kata tak mati tahun tu. Kita kata janganlah duk sebar benda-benda yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab yang sahih, yang maksur sudah banyak untuk kita amalkan. Tidak perlu lagi kita buat pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang kita takut, iaitu apa yang dibuat oleh golongan Rafidah, golongan Syiah pada hari Ashura. Puak-puak Syiah ni hari Ashura, dia akan buat satu majlis besar-besaran, semua Syiah seluruh dunia. Kalau di negara dia, negara Syiah, seperti di negara Iraq, di negara Iran, itu rasmi. Mereka akan merangkak
daripada pagar ni nak pergi ke makam kubur Sayyidina Husain, merangkak, ya Husain. Kalau bunyi dia Husain, duk kata dada tu, Syiah lah tu. Jangan duk main-main dengan dia. Apa masalah kita dengan Syiah? Syiah ni, dia buat satu program agenda meratap setiap tahun, bahkan mulut dia busuk sangat-sangat sebab duduk mencerca Sayyidina Abu Bakar, Umar, Ummahatul Mukminin, Aisyah, isteri-isteri Nabi, ramai yang kena cerca. Tiba-tiba kita dah berlunak-lunak dengan dia. Sebab itulah bagi ana lah, kalau ada kematian pembesar-pembesar Syiah, tidak perlu untuk kita bertakziah kepada dia. Nanti masyarakat awam tengok, jadi lunak pula kita dengan pembesar-pembesar Syiah ini. Pasal ulama kata, orang awam Syiah boleh dimaafkan, mungkin dia tak tahu apa. Tapi kalau ulama dia, kenapa kita nak sungguh sangat memberi satu ucapan khas? Kita mengatakan tidak perlu, sebab ajaran yang mereka bawa, ajaran yang begitu dahsyat. Kejadiannya duduk kutuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bahkan lebih daripada itu lagi yang tak sanggup saya sebut contoh-contoh di sini. Tuan-tuan boleh tengok dalam khutbah kita yang lepas, ana ada sebut tentang kejahatan ataupun penyelewengan kesesatan puak-puak Syiah. Kalau tengok dalam video dalam hari Ashura, tengok video-video dia pukul tubuh, dia koyak baju, koyak tubuh, koyak baju, berdarah sana sini. Kita kata ini laisa minal Islam, ini bukan daripada ajaran Islam. Tapi mereka meratap hanya kepada kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi. Mana kerja dia Husain, Syiah dia Husain, panggil Husain, dia tak panggil Allah, dia panggil Husain. Begitulah beberapa peristiwa yang perlu kita hati-hati. Yang penting para jemaah, sekali lagi saya berpesan supaya kita berpuasa pada hari Ashura. Kalau nak buat kenduri, tangguh-tangguhlah kepada hari sebelahnya, tunggu hari merdeka pun tak apa. Dia kata kalau buat kenduri, saya memang tak puasa, tapi masalah mengganggu orang lain nak puasa. Kawan saya panggil ni, takkan tak pergi, itu masalah bagi kita. Saya sendiri bila sebut tengok kad jemputan, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak payah pergi temu dah. Hari ni tak boleh nak tak ada ke hari lain dalam dunia ni kita nak kenduri ke lain pada hari ni. Maka para jemaah sekalian, sentiasalah kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.